Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak berilmu melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, rakan-rakan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada petang ini kita diberikan kesempatan untuk meluangkan sedikit masa, insya-Allah, selepas selesai kerja yang rasminya di pejabat masing-masing lah, ya, pada petang ini untuk kita sharpen the saw, memandangkan sangat sibuk, jadual kerja yang pelbagai, banyak masa dihabiskan di jalan raya, kan, untuk sampai ke rumah dan datang ke pejabat. Jadi tak boleh dah nak pakai kaedah-kaedah tradisional dalam disiplin untuk ilmu ni. Kadang-kadang Tok Guru dulu-dulu dia kata al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ya, ilmu itu didatangi, dia tidak mendatangi. Ya, saya masih ingat ketika datuk saya, ayah kepada ayah saya, diminta oleh pihak istana di Kuala Kangsar lah, di Perak, untuk menjadi guru agama di istana secara tetap. Jadi itulah jawapan dia kepada istana. Dia kata al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ya, ilmu tu didatangi bukan mendatangi. Kalau tuanku nak mengaji, mari tempat saya. Ya, saya tak datang tempat tuanku lah. Jadi dulu okey kot macam tu kan. Sekarang ni kalau buat macam tu tinggal saya seorang-seorang kat masjid kan. Jadi maknanya kita kena cari semua ruang yang ada untuk kita datang, dan di mana-mana sahaja ruang yang ada kita gunakan untuk kita terus menambahkan ilmu pengetahuan. Maafkan saya sebab saya pun mungkin lebih kurang macam tuan perempuan lah, tak sempat mandi kan pada pagi tadi dah keluar rumah. Hari ni hari akademik saya, ada 3 lectures pada hari ni, sangat panjang, daripada pukul 8 pagi tadi sampai pukul 4 petang, dengan tajuk-tajuk yang sangat menarik. Tengah masih lagi panas dalam kepala saya, sedikit kajian berkaitan dengan sejarah Islam, ya. Contohnya antara assignment yang diberikan kepada saya kerana ada grant yang diberikan kepada pihak jabatan di UKM, iaitu untuk menganalisa novel-novel sejarah yang terdapat di dalam pasaran atas timbangan akademik, ya. Kerana novel-novel sejarah ni sangat laku, mendapat perhatian banyak, ya, di pasaran, tetapi ia ditulis dengan maksud sebagai novel yang berinspirasikan sejarah. Tetapi sedikit malangnya ialah apabila pelajar-pelajar universiti nak buat assignment pun, dia refer kepada novel tersebut, ya, tidak kepada premier resources, secondary resources. Dia pergi kepada novel-novel tersebut. Maka ada banyak fakta di dalamnya yang bermasalah. Jadi diberikan tugasan untuk menganalisa beberapa novel ini, untuk dibentangkanlah dalam satu kajian. Begitu juga dalam kelas pagi tadi, sajalah saya sementara kau datang 5.45 ni. Begitu juga lebih kurang ceritanya pagi tadi, subjeknya ialah sejarah dan tamadun Islam daripada zaman kenabian Muhammad SAW sehingga sebelum kejatuhan Baghdad pada tahun 1528. Sangat panjang dia punya tempoh, tetapi topik yang dibincangkan pagi tadi ialah tentang kecelaruan kefahaman umat Islam tentang sejarah di waktu-waktu yang kritikal ni. Apa sebenarnya yang berlaku ketika konflik terjadi di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, membawa kepada pemerintahan Muawiyah, kemudian diikuti dengan anaknya Yazid, kemudian Muawiyah yang kedua, dan seterusnya sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Area-area ni adalah area-area yang sangat complicated. Kalau tuan-tuan perempuan belajarlah sejarah dulu-dulu, kalau ingat lagi kan, buku-buku teks zaman karangan Prof. M. Tabir Raja, kalau masih ingat lagi lah kan, ya.
Yang kita belajar maknanya sahabat dengan sahabat bergaduh, ya, kemudian mereka berkrisis tentang kuasa, lalu wakil Muawiyah, wakil Saidina Ali telah menghantar wakil masing-masing untuk bertemu dalam majlis tahkim, dan wakil Saidina Muawiyah telah menipu, ya, wakil Ali, sehingga Ali diturunkan perjawatan, Muawiyah tidak diturunkan, dan Muawiyah claim untuk menjadi khalifah, ya. Kemudian diikuti pula dengan Yazid yang tidak bersetuju dengan Abdullah ibn Zubair yang berada di Tanah Haram, maka telah melancarkan peperangan, menyerang Madinah, Kaabah, merogol, ya, umat Islam di Mekah pada masa itu, sehingga kitab-kitab yang muktabar, ya, seperti Al-Bidayah wa Nihayah mencatatkan bagaimana tidak lama selepas itu 1000 bayi dilahirkan tanpa bapa, dan bagaimanakah Mekah telah diserang sehingga Kaabah runtuh ditembak oleh Yazid bin Muawiyah. Itu yang ada dalam sejarah kita. Tetapi bila kita semak, kita korek balik, kita kaji balik, it was never anything like that. Ya, dia tidak seperti itu. Kerana ada banyak problem dalam sejarah Islam, bukan kerana problemnya tapi kerana kelemahan kita. Sebab contohnya lah, ya, Al-Imam At-Tabari yang mengarang kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk yang menjadi rujukan utama seluruh sejarah Islam. Imam Tabari ni dia buat style lawyer, ya, kerana dia remain neutral. Semua maklumat yang sampai kepada dia, dia masukkan ke dalam buku tersebut. Tetapi dia sertakan sanad, dia dengar apa siapa, orang ni dengar apa siapa, semua disertakan. Dan kata Imam At-Tabari, bukan semua dalam buku saya adalah benar. Untuk menentukan mana yang benar, harus dinilai kepada chain of narrators dia. Tetapi riwayat-riwayat yang sahih tidak menarik, tak lengkap, pendek, tidak dramatik, tak boleh menitih kain mata, tak naikkan bulu roma. Ya. Riwayat-riwayat yang fascinating, yang awesome ni ialah riwayat-riwayat yang tidak sahih. Maka kita pada hari ini, kerana kelemahan kita, kerana mahu membuat silibus tentang sejarah Islam, kita pilih riwayat yang sempurna penceritaannya dan dimasukkan dalam buku teks kita. Lalu penuhlah riwayat-riwayat yang menghina para sahabat, yang menimbulkan keraguan kepada kita umat Islam. Orang kata marilah kita kembali kepada sistem Islam. Ya ke? Tengok sejarah. Nabi SAW baru wafat berapa tahun, dah berperang-perang sahabat, kata kita lah kan. You want bring us back to that era? Oh ya. Padahal dia tak pernah macam tu pun. Sahabat tak pernah bergaduh, berbunuhan sampai macam tu. Tetapi isunya adalah berkaitan dengan disiplin ilmu sejarah. Dapatlah satu assignment, kan? Kena siapkan dalam 2 minggu ni. Tengok macam mana nak analisa, di mana silapnya, kenapa benda tu sampai kepada kita pada hari ini dalam bentuk yang sedemikian rupa. And sometimes kita menjadi apologetic, tak kena tempat. Kita sebagai umat Islam, kita kena berbaik sangka. Sahabat-sahabat mungkin tak macam tu kot. Mungkin ada benda yang kita tak tahu. Kenapa nak baik sangka? Sahabat tak pernah macam tu pun. Tak perlu pun baik sangka tu. Kena buruk sangka. Buruk sangka kepada pereka-reka cerita palsu tu. Dan kenapa jadi macam tu? Bidang sejarah adalah bidang yang telah diabaikan oleh umat Islam dalam satu tempoh masa yang panjang. Yang cerdik-cerdik, tuan-tuan sebagai mak ayah, hantar anak buat engineering. Aku okey lah kan, ya? Buat medicine. Kalau boleh lah, kan? Misalnya di zaman-zaman sekarang ni, sebab trend saya buat program dengan pelajar sekolah, pelajar-pelajar ramai yang dah mula tak nak buat critical courses tu, especially medicine. Dia tak nak sebab dia rasa macam stereotype sangat. Jadi dia nak buat course yang pelik-pelik. Dia nak buat culinary, hotel management, catering, fotografi, kan, ya, seni halus. Oh, berperang dengan mak ayah, anak layak ambil chemical engineering tapi nak jadi chef. Apa kau nak bagi nak minum kau makan? So, marah mak kan, jadi mungkin otak-otak yang, bukan otak-otak makanan tu, ya, otak-otak yang cerdik-cerdik pandai ni mungkin kena digalakkan juga untuk masuk ke bidang-bidang soft science, sejarah, psikologi, kajian tamadun, termasuk juga pengajian Islam, kerana kritikal sangat diperlukan untuk menganalisa kembali pelbagai aspek dalam kehidupan kita. Itu cerita pagi tadi lah, ya, sajalah saya nak membuang benda ni untuk masuk dalam topik ni. No more academic, pergi kepada populis untuk kita berceramah pada petang ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan saya sekalian, terima kasih atas kehadiran. Saya sangat menghargainya. Pada minggu yang lepas kita telah membicarakan sedikit pengenalan tentang surah Al-Kahfi,
Dan bagaimanakah surah Al-Kahfi function untuk melindungi kita daripada cabaran yang kita hadapi sekarang, khususnya kepada anak-anak kita, iaitulah cabaran konseptual yang disebut oleh Nabi SAW sebagai fitnah Dajjal. Dan fitnah Dajjal itu ideanya ialah menterbalikkan segala-galanya. Hitam jadi putih, putih jadi hitam, betul jadi salah, salah jadi betul, menyebabkan kekeliruan berlaku. Dan kekeliruan ini menguji dan mencabar kita, sehingga sesuatu yang senang untuk difahami oleh mak ayah seketika dahulu, pada hari ini dia tidak semudah itu untuk diterima oleh anak-anak kita, generasi muda kita, bahkan juga orang tua yang pergi kepada membaca benda-benda yang ada dalam pasaran ini, menyebabkan mereka mempersoalkan benda-benda yang mungkin tak pernah dipersoalkan sebelum ini. Maka Nabi SAW kata, dalam fitnah yang macam ini, baca dan hayatilah surah Al-Kahfi. Kerana apa? Kerana surah Al-Kahfi berfungsi untuk melindungi umat Islam daripada fitnah Dajjal, iaitu kata Said Qutb, saya beri hadapan sikit, surah Al-Kahfi berfungsi untuk mencapai 3 perkara, ya, iaitulah yang pertamanya membetulkan kepercayaan, yang kedua membetulkan cara berfikir dan cara melihat, dan yang ketiga membetulkan value system. So bukan sahaja apa yang diterangkan oleh surah Al-Kahfi itu penting, tetapi rangka ini juga penting untuk tuan-tuan dan puan-puan, juga saya, menilai anak kita dah belajar ilmu agama, untuk evaluate adakah ilmu agama itu actually serve the purpose. Caranya ialah kita punya assessment berdasarkan kepada 3 rangka ini yang saya visualkan dalam bentuk iceberg ini. Kerana saya masih ingat, lebih kurang dalam 15 tahun sudah kot, even more, umat Islam di Malaysia terganggu dengan kisah, masa tu tak banyak lagi, itu dikontroversi, sekarang ni dah tak jadi tajuk akhbar dah, apabila seorang anak perempuan, ya, gadis murtad, ya, Aisyah Bukhari namanya, lama dahulu, 15-20 tahun lepas, Aisyah Bukhari telah keluar daripada agama Islam, masuk agama Hindu, kalau tidak silap saya. Yang saya ingat ialah statement daripada ayah dia. Ayah dia kata dia tidak faham bagaimanakah anak dia boleh menjadi murtad, sedangkan anak dia menghafal surah Yasin, anak dia menghafal surah As-Sajadah, telah diberikan pendidikan agama yang cukup, suddenly boleh murtad. Isunya bukan soal apa yang dia belajar, tetapi bagaimanakah cara ayah dia menilai yang dikatakan anak dia dah belajar agama tu macam mana? Adakah dah hafal surah Yasin? Maknanya dah selamat dah. Itu cabaran dia. Sebab itu dalam sistem persekolahan yang ada sekarang ni, antara perkataan mahal yang kita nak capai, it's not just for our kids to be good, but we need them to choose to be good. They choose to be good. Mereka memilih untuk jadi baik, bukan dipaksa jadi baik. Mereka memilih. Dan bila mereka memilih, maknanya Islam mereka bukan lagi Islam warisan, tetapi Islam mereka adalah Islam yang mereka pilih. Dan untuk menentukan apa yang mereka belajar tu dah masuk ke dalam, istilahnya internalization process of the so-called Islamic knowledge, kena check 3 benda ni lah: kepercayaan, pandangan hidup, dan juga sistem nilai. Hari itu saya dah berikan contoh bagaimana 2 orang lelaki menangis, satu kerana menangisi kematian Ahmad Didat, satu lagi tak menangis kerana Felix kalah, ya, kepada Maui dalam finali Akademi Fantasia. Bagaimana kita menggunakan iceberg ini untuk menilai. Tapi bolehlah kalau kita pakai kaedah yang sama ataupun iceberg yang sama ni untuk kita nilaikan dalam kehidupan kita. Kenapa masa anak perempuan kita umur 23 tahun, dia punya calon suami dia terlalu berbeza daripada calon cadangan kita sebagai mak yang sayang kat anak, ya? Gaduh, Anak kata yang penting adalah cinta, ya. Mak kata yang penting adalah berapa gaji sebulan dia. Kenapa? Aku dah menempuh apa yang kamu tak tempuh. Cinta tak mendatangkan sesuap nasi ke dalam pinggan.
It's not always about love, tapi it has to be something else. Kata mak tadi lah, gaduh. Datang pula bakal menantu ni, tension pula mak letak. Mak mertua letak hantaran tinggi sangat. Dia buat keluar hadis-hadis Nabi SAW, ya, lagi rendah mas kahwin ataupun hantaran, maknanya lagi berkat lah perkahwinan ini dan sebagainya. Dan bakal mak mentua ni dengar, all these are excuses, memperalatkan agama. Ya, untuk kepentingannya nak menikah dengan anak aku. Walhal dia tak boleh nak proof lagi. To certain extent, to what extent, dia cukup bertanggungjawab. Jadi gaduh. Kenapa jadi gaduh? Antaranya ialah kerana anak dan mak mempunyai value system yang berbeza. Ya, value system yang berbeza. Dan kita tak detect benda tu kalau kita tak conscious. Apa value dalam family kita? Sebab tu saya jumpa ramai remaja yang benci dengan apa yang mak bapak dia buat. Walaupun mak bapak dia melihat itu sangat mulia, sangat noble. Mak doktor. Berapa ramai anak doktor tak nak jadi doktor? Ya, dia kata orang gila je jadi doktor. Ya. Adalah jumpa anak saya belum lagi cakap macam tu lah kan, ya. Orang gila je jadi doktor. Ya kan? Berapa ramai saya jumpa, taklah ramai sangat tapi signifikan lah, ya. Anak-anak kepada aktivis masyarakat. Anak-anak yang berhormat. Anak-anak ahli majlis. Anak-anak alim ulama, pendakwah yang benci dengan apa yang mak bapak dia buat. Kalau kita kata petik lah satu contoh, ayah pemimpin kepada sebuah parti, anak benci kepada parti bapak dia. Kerana dia melihat parti itulah yang merampas bapak dia daripada kehidupannya. So konflik berlaku. Kenapa konflik berlaku? Antaranya ialah kerana nilai yang tidak diselaraskan. Apa yang mak ayah tengok berharga, tidak sampai mesej itu pada anak, sehingga anak melihat daripada dimensi yang sangat berbeza. So kita kena explore lah, start daripada bawah. Apa yang kita percaya, apa yang anak kita percaya, apa pandangan hidup kita. Actually hidup kita ni apa? Kita pergi kerja apa? Dalam surah Al-Kahfi diceritakan bagaimanakah dalam kisah yang kedua, kisah pemilik dua kebun, bagaimana Allah Ta'ala beritahu ada orang yang pergi tempat kerja, dia menzalimi dirinya dengan persepsi yang salah terhadap tempat kerja dia. Kita pergi tempat kerja, apa pandangan kita terhadap tempat kerja? Mungkin kita nampak kita berkhidmat pada masyarakat, anak kita nampak mak ni kerja tak habis-habis, kumpul duit tak cukup. Maka mak melihat kerja berbeza, ayah melihat kerja berbeza, anak melihat kerja yang berbeza. So, semangat daripada surah Al-Kahfi, discussion, ya, tentang apa ni, kepercayaan, pandangan hidup, dan juga nilai tadi perlu disuburkan dalam perbualan seharian. Ya, kena selaraskan value mak bapak dengan value anak. Contohlah, kalau boleh saya kongsikan, saya pun serabut juga tentang benda ni. Macam mana supaya apa yang saya nampak ialah apa yang anak saya juga nampak. Cerita yang pernah saya kongsikan di sini lebih kurang dalam 2 tahun lepas agaknya, ketika anak saya yang sulung mengamuk di rumah, memanggil maknya, "Umi, baliklah rumah." Dia menjerit kat tingkap apartmen kami, tingkat 11. Ya, "Umi, baliklah rumah." Allah, kesiannya anak doktor seorang ni. Ya, mak dia on call, shift malam, 3 malam turut-turut. Saya pun selalu juga kena outstation semua. Tapi bila mak tak ada tu mungkin lebih terasa. Ya. Jadi saya panggil anak saya, duduk sekejap, sembang sikit lah. Saya tanya kepada anak saya tentang nilai, ya, supaya anak nampak apa yang mungkin saya dan isteri saya nampak. Tanya pada anak, "Ingat tak hari tu kita pergi cuti? Masa kita tengah check in kat hotel, kamu berdiri kat bangku, kamu terjatuh pada bangku, kepala kena bucu dinding. Ingat? Ya? Darah. Pergi mana? Pergi hospital. Ya. Naik apa? Naik ambulans. Best tak ambulans? Best. Sampai hospital, siapa yang bubuh gam kat kepala? Doktor. Bagus tak doktor tu? Bagus. Itulah. Hari ni ada orang jatuh pokok, ada orang tergolek dalam longkang, kereta aksiden, macam-macam benda berlaku. Ambulans bawa semua orang tu pergi hospital. Yang bubuh gam kat kepala dia orang, Umi lah. Tak nak kan? Jadi asalnya dia marah dengan mak dia tak ada kat rumah. Tapi bila kita letakkan daripada sudut itu,
Anak nampak yang mak dia tak ada kat rumah, bukan pergi cari duit. Kalau sekadar pergi cari duit, saya takut satu hari nanti anak kumpul duit untuk bayar kita. Mak gaji sejam berapa, Rik? Boleh tak saya bayar RM160 nak tempah 2 jam nak sembang dengan mak? Oi, kalau kena tahap tu pengsan kita. Harapnya jangan sampai macam tu lah kan. Jadi instead of anak tengok yang mak pergi cari duit, oh rupanya mak pergi berjuang. Oh, ya. Dia sedang buat satu benda hebat, dia pergi tampal kepala orang accident. Jadi selain daripada Ultraman, Power Rangers, ya, Wonder Pet sebagai senarai hero adiwira dia bolehlah selitkan mak dia sekali. Ya, tapi dengan syarat saya juga mestilah mempunyai sisi pandang yang sama dengan isteri saya. Tak boleh lah anak, "Mi balik rumah." Mak kamu memang macam tu. Orang di hospital sibuk dirawat, yang derita di rumah ni siapa nak kisah? Oh ya, katalah kalau saya balas macam tu, ya, tak ada siapa menang pun kan, ya. Anak saya dengan saya pun dia tak hormat, dengan mak dia tambah-tambahlah lagi. Jadi saya sendiri kena ada cara pandang yang betul terhadap apa yang isteri saya buat. Kemudian baru boleh saya sampaikan pada anak saya. Maknanya discussion mesti ada value internalization of core values untuk masuk ke dalam diri. Sebab kalau nilai tak ditanam, belajar agama tapi belajar agama tidak mengubah cara kita melihat kehidupan, mengenal Allah tetapi mengenal Allah tidak membentuk kepercayaan diri kita, sedar-sedar hafal surah Yasin, hafal surah Sajadah, murtad. Dan itu yang mengkhawatirkan kita tentang pendidikan formal yang ada sekarang ini di peringkat sekolah. Kerana apa yang ditekankan adalah mengambil maklumat, menyedut maklumat dan memuntahkannya kembali dalam kertas peperiksaan. And then dapat A, tercapai objektif pendidikan Islam. Suddenly cara dia pandang, cara fikir tidak terpengaruh langsung dengan Islam. It's totally something else yang membentuk. So di situ penting saya letakkan ini untuk tuan-tuan dan puan-puan mengambil ruang, melihat, menganalisa apa sebenarnya yang sedang berlaku kepada anak kita, kepada masyarakat kita, pada diri kita sendiri daripada kerangka surah Al-Kahfi. Jadi hari ini saya nak masuk kepada beberapa petikan ayat sebagai panduan kita. Namun sebelum pergi ke sana, saya sangat-sangat mengalukan seandainya ada persoalan daripada tuan-tuan perempuan ataupun any feedback, saya sangat mengalu-alukan lah. Ya, takut-takut saya sedap je cerita tak apa-apa, orang semua, ya Allah, apa benda orang tua ni bercakap, minggu depan tak datang lah. Minggu depan memang tak datang, minggu depan tak ada. Mungkin ada program lain, wallahualam kan. Tapi insyaAllah the next one will be another 2 weeks, ya, insyaAllah. Silakan kalau sekiranya ada, sikit orang ada lah, ya. Jangan teragak-agak untuk bertanya apa-apalah, ya. Tidak ada apa-apa yang terlalu insignificant untuk dikongsikan bersama. Kalau ada, ya, kalau tak ada jangan tertekan pula nak mereka soalan kan. Namanya bukanlah saya paksa pula, sekadar meraihkan supaya ada dua hala lah, insyaAllah. Kalau ada berita saya, tapi saya akan proceed ke depan. Berhentikan saya pada bila-bila masa saja, saya tidak terganggu. Surah Al-Kahfi oleh kerana dia sangat penting, Allah Ta'ala buat dia macam filem-filem yang hebat di televisyen, di panggung wayang. Contohnya, dia ada trailer. Kalau kita nak tengok satu movie yang hebat, kita tengok trailer dululah. Contohnya, cerita ni what it is all about. Jadi dalam surah Al-Kahfi ni, kisah Ashabul Kahfi, Allah bagi trailer, iaitu daripada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Allah Ta'ala bagi sinopsis dia. Dan kalau tuan-tuan puan-puan tengok dia punya sinopsis, ceritanya tak amatlah pendek. Tak sempat nak jadi 1 jam punya drama, kan? Tak cukup dramatik. And yet ia sangat penting. Maka di sinilah sangat utamanya untuk kita committed, supaya bila kita baca ayat ini, kerana kita rasa dia ringkas, jangan kita kelang kabut mencari benda-benda kat luar untuk dimasukkan kat dalam ni. I heard about few things related to the 7 Sleepers story, Surah Kahfi. Nama dia Miksalmina Tamliha, nama anjing dia Kitmir dan sebagainya. Kita cuba masukkan supaya cerita jadi meriah. Tidak perlu. Kita kena committed dengan apa yang Allah bentangkan, kerana apa yang Allah bentang itu sudah cukup mendalam. Asalkan
kita bertadabbur terhadap Al-Quran. Ya, tilawah satulah, baca tadabbur. Apa makna tadabbur? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihin aqfaluha. Kata Allah Ta'ala, mengapa mereka tidak bertadabbur? Perkataan tadabbur ini datang daripada root word dabara. Maknanya khatamus syai', hujung sesuatu. Sebab tu tahu saya sebut maknanya hujung usus kita disebut sebagai dubur. Kerana dubur itu maknanya hujung sesuatu. Jadi maksud ayat tadi, ada dua ayat tentang tadabbur dalam Quran. Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak berusaha sampai kepada hujung Al-Quran? Kena korek, masuk dalam. Dah sampai ke hujung Al-Quran selepas 1400 tahun diturunkan? Unfortunately, masih banyak lagi benda yang menanti untuk dikaji. Kena korek ke dalam, masuk dalam. Hebatnya Al-Quran, tuan-tuan, sampai kepada tahap, kalau boleh saya berikan contoh antaranya, huruf-huruf dalam Al-Quran Allah Ta'ala pilih. Misalnya ada dua perkataan dalam Al-Quran, makna sama tapi huruf lain, iaitu ibad dan abid. Ibad dan abid, dua-dua makna serupa, iaitu hamba-hamba. Dia punya singular abdun lah, ya. Dia punya plural, kadang-kadang Allah sebut ibad, kadang-kadang Allah sebut abid. Ibad, ain, ba, alif, dal. Abid, ain, ba, ya, dal. Bila Allah guna ibad, bila Allah guna abid? Ni tadabbur. Allah guna perkataan ibad untuk ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang hamba-hambanya yang beriman. Allah panggil mereka ibad, ibadur rahman. Tetapi orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang tak percaya Allah, orang-orang yang kufur pada Allah, adakah mereka hamba? Ya, mereka masih hamba. Tapi mereka hamba yang engkar. Untuk hamba yang engkar, Allah tak panggil mereka ibad. Allah panggil mereka abid. Allah sebut dalam Quran, Allah tidak pernah menzalimi abidnya apabila orang-orang yang engkar ini dihumban ke api neraka. Maknanya hamba Allah yang masuk neraka, Allah panggil abid. Bila ulama kaji, didapati ibad ialah untuk hamba-hamba yang baik, abid untuk hamba-hamba yang jahat. Alif itu disebut dalam ilmu tafsir, ibad tu, alif tu disebut sebagai alif al-izzah, alif kemegahan. Maknanya ibad, huruf alif ya, berdiri tegak, gagah. Ya. Abid, ya, huruf ya. Macam mana huruf ya? Terkelepek, roda dua gedik jalan itu kan. Disebut sebagai ya adzillah, ya kehinaan. Maknanya kalau orang-orang yang mengaji Al-Quran ni, yang faham bahasa Arab, yang tahu rahsia di sebalik alif dengan ya, dia tengok perkataan tu pun sudah menaikkan esteem dia. Allah sedang memuji saya dengan perkataan yang begitu megah. Allah sedang menghina satu kelompok ini apabila Allah mengungkapkannya dengan satu perkataan yang terkelepek. Istilahnya macam itulah. Ya. Hatta perkataan huruf pun dibuat begitu. Sebab itu tuan-tuan puan, selalu saya kongsikan, it's never too late ya, untuk cari jalan belajar bahasa Arab. Ya, dalam sibuk-sibuk bagikan kuih makan, ya, jahit-jahit ke, buat apa ni, knitting ke apa ke, boleh tambah satu lagi aktiviti masa lapang, cari jalan belajar bahasa Arab. Kerana bila kita belajar bahasa Arab, kalau kita tak ada bahasa Arab, saya rasa big portion daripada apa yang Allah offer melalui Al-Quran kita tak dapat grab, kerana kita perlukan kepada bahasa tersebut. Tak apalah, masa sikit tapi banyak nota kaki kan ya, atas sikit bawah banyak kan, merepek merhaban. Okey, kita lihat sikit, saya ringkasnya. Apa kata Allah tentang sinopsis ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira kisah Ashabul Kahfi dan gua mereka itu sebagai sesuatu yang ajaib? Kita dah bincang pada minggu lepas. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan ingatlah ketika mana sekumpulan anak muda telah pergi ke gua
Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada sisimu rahmat, dan luruskanlah panduan kami dalam menguruskan urusan-urusan kami ini. Luruskan pilihan kami. Ya, kata Allah Ta'ala. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Lalu Allah Ta'ala tidurkan mereka pada satu tempoh yang tertentu. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Kemudian mereka dibangkitkan semula untuk menguji siapa di kalangan mereka yang lebih tepat kiraannya. Habis. Balik, nak suku balik habis dah. Cerita dia kan. Pendek sangat. Ini dia punya sinopsis. Kisahnya, Ashabul Kahfi menghadapi konflik dengan masyarakat dan kuasa yang memerintah pada masa itu yang bertentangan akidahnya. Mereka telah berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat untuk menyelamatkan mereka daripada situasi yang sangat complicated ini. Lalu Allah ilhamkan kepada mereka, mereka pergi ke sebuah gua, mereka masuk ke dalamnya, Allah tidurkan mereka selama 300 tahun campur 9. Ada sebab kenapa 300 campur 9, bukan 309. Dan kemudian mereka dibangkitkan. Mereka tertanya-tanya, kita ni dah tidur berapa lama? Mereka kelaparan. Lantik seorang wakil pergi pasar beli makanan. Balik daripada pasar, kesemuanya dimatikan semula. Habis cerita. Apa dia mengajar anak ambil cerita ni? Cikgu karangan tak tahu nak pergi markah kalau buat karangan seringkas itu kan. Tetapi sangat besar isi kandungannya. Kita lihat sedikit serba sedikit daripadanya untuk panduan kita bersama. Telah saya sentuhkan dalam pertemuan yang lepas. Ayat yang ke-9 ini ialah pertanyaan Allah kepada kita tentang soal keajaiban. Bahawa akidah, belief system kita tidak boleh dibina berasaskan kepada benda-benda pelik, benda-benda ajaib. Kerana itu adalah ruang untuk kita menjadi mangsa penipuan. Bermula dengan penipuan dajjal-dajjal kecil dalam consumerism, dajjal-dajjal kecil yang menyesatkan manusia di peringkat biasa, sampailah kepada peringkat Dajjal, Al-Masihud Dajjal, Dajjal yang paling besar ni, yang akan sampai pada peringkat mendatangkan benda ajaib sehingga orang mati pun boleh dihidupkannya. Maka peminat-peminat majalah Mastika, contohnya minta lah ya, betul-betul. Kena adjust sikit lah. Bukan saya kata jangan baca, terpulang lah nak baca kan. Peminat-peminat Tanah Kubur, The Astro, yang pelik-pelik ni kan, kena take note sedikit. Nak tengok terpulang. Tetapi jangan menambah iman semata-mata hanya dengan setelah melihat perkara-perkara yang ajaib. Tetapi iman mesti dibangunkan dengan ilmu, hujah. Kerana itu penyelamat kita. Ya, itu kita telah sentuh pada pertemuan yang lepas. Baik. Lalu Ashabul Kahfi ini telah pergi ke gua dan mereka telah berdoa kepada Allah dengan satu doa yang unik. Kita ni kalau ada hajat, kita minta lah hajat kita ya. Ya Allah Tuhanku, ya, lembutkanlah hati lelaki itu, ya, untuk menerima hasrat hatiku. Very specific. Ya Allah, bagilah anakku dapat 5A. 5 ya Allah, tak nak 4, 5. Ya, spesifik. Kita tahu apa yang kita nak, kita minta. Tetapi ada kalanya kita tahu kita ni sangat berhajatkan kepada bantuan Allah, and yet kita tak tahu apa yang kita nak minta. Kerana masalah kita terlalu complicated. Nak kata negara kita ni punca masalahnya ialah kerana politik. Politik punya cerita ni. Tapi politik dibentuk oleh ekonomi. Kata pensyarah ekonomi tadi, it's all about economy. Ya. Oh, ekonomi punca masalah. Nak doa, ya Allah pulihkanlah ekonomi kami. Bukan masalah ekonomi. Ekonomi berpunca daripada masalah moral. Qala Adam Smith, ya, dalam kajiannya bahawa masalahnya berkaitan dengan moral, tentang sosial, tentang manusia. Oh, manusia masalah. Ya Allah, perbaikilah manusia di negara kami. Manusianya dirosakkan oleh politik dan juga ekonomi. Itu mana satu? Telur ayam telur. Tak tahu nak doa apa. Masalah yang terlalu complicated. Maka bila sampai pada peringkat yang macam tu, akhirnya Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah, meminta sesuatu yang paling mungkin kita kena minta sekarang ni di negara kita Malaysia. Iaitulah mereka meminta
rahmat. Minta rahmat. Rahmat adalah sesuatu yang sangat special, dan kerana ia sangat special, perkataan yang digunakan untuk meminta rahmat ialah perkataan Rabbana atina rahmah tadi min ladunka. Perkataan ladun dalam bahasa Arab sama makna dengan inda. Maknanya daripada sisimu. Ya Allah, berikanlah daripada sisimu rahmat. Tetapi ladun berbeza daripada inda. Ladun menunjukkan eksklusifness. Yakni benda yang kita minta tu Allah je boleh bagi. Jadi maknanya mereka minta supaya Allah berikan rahmat. Ya Allah, berikan rahmat. Rahmat tu datang dalam bentuk macam mana? Tak tahulah, terserahlah kepada kebijaksanaan-Mu ya Allah. Tapi kami dah tenggelam punca. Rahmatilah kami. Minta rahmat. Rahmat ni maknanya kasih sayang daripada Allah. Allah sayang kita dalam bentuk yang mungkin di luar jangkaan kita. Kita minta daripada Allah apa yang kita nak. Tapi kerana Allah sayang kita, Allah bukan beri kepada kita apa yang kita mahu, tapi Allah beri kepada kita apa yang kita perlu. It happens a lot in our daily life. Saya nak memandu daripada Ampang rumah dulu pergi ke Shah Alam ceramah Maulidur Rasul lepas maghrib. Terlalu penat, terlalu mengantuk. Memang mengantuk, tahap gaban lah kata orang kan. Takkan saya nak call, minta maaf tuan, saya tak boleh datang ceramah ni, saya ngantuk nak tidur. Astaghfirullahalazim, tersebarlah di Facebook malam tu ya. Seorang ustaz tidak berintegriti, tak datang ceramah kerana tidur. Ya. So nak tak nak kena pergi juga. Tidur masa balik tak apa, tapi nak pergi tak boleh tidur, kena pergi. Dan saya pergi dalam keadaan takut kerana saya terlalu mengantuk dan tak ada orang nak ikut saya. Marah gitu. Dah toyo hayang sikit dah ni. Elok je masuk MR tu, baru tekan minyak nak speed, boom, tayar kereta meletup. Ya, berhenti berjalan. Allah, hari ni pula lah tayar meletup. Selalu pakai seluar, hari ni pakai jubah, pakai pelekat. Susah tukar tayar ni kan? Dah lah Sabtu Malahad kan. Jadi berhenti lah berjalan. Pusing, telefon ni dah pukul 7 ni, rasa tak sempat saya dah datang ni. Tak apa Ustaz, lepas isyak pun tak apa, kami tunggu lepas isyak. Tak maunya sampai lepas isyak. Tayar spare besar ni je, tak berani saya nak drive 40 km ya, perjalanan ni. Saya tunggu lah kot dia orang nak offer ya. Tak apa Ustaz, tunggu, kami datang ambil. Okey juga kan, tak suruh datang sendiri juga kan Jadi saya kata tak boleh lah, tak maaf lah kan. Okey lah, tak apalah, tak rezeki lah, benda tak nak jadi kan. Saya pun balik ke rumah, saya fikir balik. Itulah. Saya minta kepada Allah sampai kalau aku ke tempat ceramah ni. Tapi Allah bagi saya apa yang bukan saya mahu, tapi apa yang saya perlu. Allah letupkan tayar kereta, nak jadi ceritanya, terpaksa balik. Dan bila balik, mungkin saya terselamat daripada musibah yang lebih besar. Sebab kadang-kadang bila kita minta kepada Allah Ta'ala, sometimes kita serahkan kepada kebijaksanaan Allah Ta'ala untuk decide Allah nak beri dalam bentuk apa. Tapi yang perlu diminta ialah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan permintaan ini ialah antara doa yang boleh kita baca lah ya. Rabbana hablana ya, min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami dan luruskan petunjuk. Macam mana rahmat datang? Terpulanglah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah menjawab doa mereka ni? Allah tidurkan mereka. Lalu jangan marah orang tidur dalam ceramah. Mungkin dia sedang menikmati rahmat daripada Allah. Dia tak tahu apa yang dia niatkan masa nak datang tadi. Allah tuanku, dekat cubicle aku supervisor duk kacau je. Balik rumah kan, suami nak pisang goreng lah, ni lah, anak pula ni dan sebagainya. Satu-satunya masa yang aku ada untuk aku bertenang ni dalam ceramah saat Sizan ni. Berikanlah pada aku rahmat ya Allah. Dia tidur dalam ceramah. Yang kacau dia, dia sedang mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala kan. So kita tak tahu. Jadi Ashabul Kahfi, Allah jawab doanya itu ya dengan saya rasa saya tercicir ni, ada slide terganggu sikit. Okey. Maknanya Allah Subhanahu Taala telah tidurkan mereka. Ya, kalau dalam ayat yang awal tadilah kita tengok balik. Macam saya silap ya. Yes. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu Allah Taala tidurkan mereka. Dan selepas Allah Subhanahu Taala tidurkan mereka dan kemudian Allah bangkitkan mereka daripada tidur yang panjang itu adalah sinopsisnya. Dan kita pergi kepada ayat yang ke-13 yang menceritakan tentang
sedikit detail berkenaan dengan apa yang berlaku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Cerita yang kamu dengar tadi, satu pemuda tidur dalam gua 309 tahun kemudian dibangkitkan semula. Cerita ini nahnu naqussu 'alaika naba'ahum. Kami yang cerita kepada kamu, kata Allah Taala. It means that cerita ini mungkin ada dalam Bible, cerita ini mungkin ada dalam novel, but always bear in mind, cerita ini adalah wahyu daripada Allah. Bila dia wahyu daripada Allah, kita tidak seharusnya dengan sewenang-wenangnya menggunakan maklumat-maklumat yang kita tak tahu daripada mana asal usul sumbernya untuk menafsirkan cerita ini, kerana hakikatnya cerita ini datang daripada Allah. Dan Muhammad tidak tahu cerita ini kecuali kerana kami menceritakan kepadanya. Dan cerita ini bukan sebarang cerita, ia adalah naba'. Apakah yang dimaksudkan dengan naba'? Naba'ahum. Dalam bahasa Arab, naba' ini juga ada perkataan lain yang lebih kurang sama makna dia, iaitu khabar. Khabar dan naba' ialah berita, peristiwa, cerita. Tetapi beza naba' dan khabar, khabar ialah apa-apa berita. Tetapi naba' ialah berita utama, berita penting. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka tertanya-tanya tentang apa? Iaitulah tentang satu khabar yang sangat besar, tentang kiamat. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kamu orang fasik membawa naba', periksa dulu. Kalau datang bawa khabar, mungkin tak penting kot. Jadi naba' dengan khabar, puan-puan, kita kena alert, perhatikan apakah khabar, apakah naba'. Naba' jangan buat main-main. Naba' berita-berita yang membabitkan maruah orang, membabitkan harta, membabitkan hak-hak. Khabar, kalau ingat tsunami kat Jepun dulu kan, saya ingat dekat surat khabar Cosmo, disiarkan dalam berita, seorang pelakon porno, pelakon bogel Jepun terselamat daripada tsunami. Apakah benda berita ni? Segala ramai jenis makhluk ada kat Jepun tu, kalau dikatakan Profesor Nobel Prize winner ke apa ke telah terselamat, at least lah kata Perdana Menteri ke Maharaja Jepun ke selamat, okey. Pelakon porno Jepun terselamat dalam tsunami. So what? Ni, kita punya berita sekarang, prime time 8 ke 9, tiap-tiap malam cerita pasal ada anak Cina di China terjatuh dalam lubang, tersepit tangan dekat kereta lah, jalan-jalan terposuk masuk dalam lubang. Waktu yang sangat perdana dan utama ni, you cerita tentang satu orang di China tangan tersepit dekat bas. Apa nilai berita yang ada? Sehingga menyebabkan otak kita occupied dengan benda-benda yang tidak substansial, dan menyebabkan kita berminat dengan benda-benda picisan. Kata Nabi SAW satu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda eloknya Islam seseorang itu ialah dia tak ambil tahu benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan dia. Apa contoh benda-benda tak ada kena-mengena? Jiran sebelah peti aisnya berapa liter? Contoh kan? Kan? Baju raya mereka tahun ni warna apa? Yang tu tak ada kena-mengena dengan kita. Tak perlu ambil tahu. Dan kalau kita amalkan hadis ni, saya yakin at least 10 surat khabar, 17 majalah bankrupt. Kerana tak ada orang nak peduli apa yang mereka cerita kat dalam tu. Seorang hati dengan seorang hati bergaduh-gaduh. Bergaduh tentang masalah hanger baju nak gantung di mana. Contohnya lah kan. Apa benda semua. Tapi sebab kita memang dah dilatih oleh kehidupan kita, suka cari benda-benda yang khabar ni, kita duk layan benda-benda tu, dan people make money from our weaknesses untuk tahu benda ni. Jadi mana dalam kes ini Allah Ta'ala beritahu kisah Ashabul Kahfi ni naba'. Naba', be careful. Datang satu berita, dia ni telah ada affair dengan isteri orang, contohnya. Beware. Itu membabitkan maruah.
Memberikan hak. Cek dulu. Perlu ke cek? Kalau tinggalkan terus lagi bagus. Kan? Maknanya kalau kita boleh bezakan antara naba' dengan khabar, kita akan insya-Allah terbimbing. Tahu apa nak fokus, apa yang just abaikan. Sepatutnya surat khabar punya konsep, berita utama ialah naba'. Ya? Dan yang kat belakang-belakang tu mungkin khabar. Tapi selalu terjadi. Yang berita besar tu, khabar pun tidak. Ya? Tak layak jadi khabar pun. Berita penting belakang. Seorang pelajar IPTS telah murtad. Tapi keadaan terkawal. Ada besar je. Besar siput babi ke bawah tu. Kan? Ni kalau besar ni, ya, seorang pemimpin tak balik kampung raya. Berita besar. So what kan? Dia selesai kalau kan. Apa kena mengena polisi negara dengan dia tak balik kampung kan? Cerita lain lah. Betul ke tak balik kampung? Kan? Contohlah. So di sini Baik, ke depan sikit. Sambungan ayat yang berikutnya, dalam ayat yang ke-13 juga, kata Allah SWT, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah merupakan anak muda yang mereka itu amanu bi rabbihim, telah beriman kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda, lalu kami tambahkan iman mereka. Kata Allah Ta'ala. Jadi Allah cerita mulai daripada ayat 13 ini tentang pelakon-pelakon utama dalam cerita ni. Siapakah mereka? Mereka adalah sekumpulan anak muda. Apa signifikannya menyebut tentang anak muda? Fityah. Fityah ialah plurals. Dia punya singular, fata. Dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan yang memberikan maksud orang muda. Kita ada ghulam, kita ada syab, dan kita ada fata. Ya, ataupun ghulam, fata, syab. Ghulam yang baru meningkat dewasa. Tahun 6, form 1, form 2, itu biasa sebut ghulam. Ya, kita akan jumpa perkataan ghulam dalam kisah Ashabul Ukhdud, dalam tafsir surah Al-Buruj. Ya, seorang budak yang telah dipanah oleh rajanya sehingga mati, ya, kerana dia mempertikaikan kepercayaan raja pada masa itulah. Perkataan yang keduanya ialah fata. Fata ni pertengahan. Akhir belasan, awal 20-an, ya, sampai late 20s tu lebih kurang macam itulah fata. Syab, ini yang bertanding ketua muda. Maksud dia belia yang telah mecut sikit. Yang depan ke atas tu, maknanya itu disebut sebagai syab. Atas pada syab, dia syekh lah. Bukan syekh kabir, betul, syekhukhah, orang tua. Ya, maknanya kita ambil perkataan fata saja, saya selitkan situlah. Apakah yang nak ditekankan berkenaan dengan fata ini? Dalam satu ayat yang lain, iaitu dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-60, Allah menceritakan tentang penyelewengan konotasi perkataan fata yang dilakukan oleh masyarakat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni alaihissalam ada beberapa fasa kehidupan. Ketika dia anak muda, dia fata, dia berada di kawasan sekitar Iraq, lebih kurang macam itulah. Kemudian berlaku krisis-krisis di sana dan Nabi Ibrahim telah meninggalkan tanah airnya, berhijrah bersama-sama dengan Nabi Lut alaihissalam menuju ke Palestin. Nabi Ibrahim pergi ke Palestin, Nabi Lut pergi sedikit ke selatan, di kawasan bawah Palestin, di sebelah selatan Palestin. Mereka terpecah dua, tapi mereka datang bersama-sama, Ibrahim dengan Nabi Lut alaihi wassalam. Nabi Ibrahim semasa anak muda, ketika di sini, orang muda ni, orang muda baru kalau tua sangat kan, maknanya orang muda ni dia semangat. Dia semangat. Jadi apabila Ibrahim confront masyarakat dia confront dengan menegakkan hujah yang menjadikan Nabi Ibrahim tu berada di pihak yang benar. Tetapi kerana cara yang dia lakukan itu adalah cara yang orang kata face to face, confront, maka dakwahnya ditolak. Sebab itu Allah sebut dalam satu ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu, pertama sekali dengan hikmah, kemudian dengan mendatangkan contoh-contoh yang baik, dan seandainya perlu kepada perdebatan, maka berdebatlah dengan apa yang lebih baik. So debat tu jatuh nombor 3. Maknanya kena cara yang pertama kedua lah.
Tapi semangat orang muda Nabi Ibrahim tu, dia confront awal. Jadi kita tahu kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim telah dalam satu occasion ketika penduduk di kawasan itu pergi ke mereka punya ritual, Ibrahim AS, anak muda ini telah memecahkan bahala-bahala sembahan mereka dan meninggalkan satu. Ya. Dan bila mereka balik, mereka terkejut melihat Tuhan mereka telah musnah. Dan mereka bertanya, macam mana keadaan boleh berlaku? Tanya pada Ibrahim, mereka tahulah ni mesti Ibrahim yang kerja ni. Ya, kata Ibrahim ni, buat apa? Tanya aku. Tanyalah kepada aja ni, nampak kapak tergantung di tengkuk dia. Mana boleh tanya ni patung? Kan dah terjawab dah. Kalau yang tu pun tak settle, macam mana yang kamu boleh menyembahnya? Jadi, bila Nabi Ibrahim melogikkan, mendatangkan logik kenapa masyarakatnya kepercayaannya salah, masyarakatnya tak ada hujah nak balas. Dan dalam keadaan tak ada hujah, mereka menggunakan senjata ampuh yang dipakai sampai tahun 2012, iaitu character assassination. Pembunuhan karakter. You tak boleh melawan hujah dia, you serang peribadi dia. Macam mana serang peribadinya? Ni ayat ni. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Terjemahan kita baca, kita buka terjemahan kan. Setengah daripada mereka berkata, kami ada mendengar seorang anak muda bernama Ibrahim mencaci berhala. Tak ada apa pun terjemahan ni kan. Mari saya intonasikan ayat itu dalam bahasa orang kampung kat Limah. Maka orang-orang kampung tu kata, kami ni ada terdengar cerita tentang ada seorang budak muda, nama apa tu? Ibrahim. Lebih kurang macam itulah. Itulah maksud ayat ni. Maknanya mereka mengatakan bahawa kami ni terdengar cerita tentang ada seorang anak muda, nama apa? Nama Ibrahim. Maknanya Ibrahim tu siapa? Orang muda. Orang muda apa yang dia tahu? Tak payahlah ambil hati sangat. Janganlah dipikirkan sangat tentang dakwahnya. Dia orang muda. Orang muda macam tu banyak blind spot dalam hidupnya. Dia tak menempuh lagi alang-alang kahwin, rumah tangga ni, lamping, apa semua dan sebagainya ni. Maka tak payahlah fikir nak jawab hujah-hujah mereka. Cukup sekadar kerana Ibrahim itu anak muda, you can simply dismiss him. Itu maksud ayat ini. Maknanya masyarakat Nabi Ibrahim, instead of membalas hujah Ibrahim dengan hujah, mereka menyerang karakter Ibrahim. Silapnya Ibrahim tang mana? Kurang hujah, tak ada footnote, reference tak betul, plagiarism, tak. Salahnya Ibrahim lah kerana dia orang muda. Oh, it sounds familiar. Kita pun pakai hujah-hujah tu kan. Budak-budak ni apa tahunya. Katalah begitu kan. Ada staff baru masuk 3 bulan buat perangai. Budak-budak muda memang macam tu. Ya, teguran-teguran tu. Tunggulah setahun lagi. Tahulah langit tinggi rendah. Naik bas kan? Kami makan garam dulu daripada kamu. Tu aku darah tinggi dulu daripada kamu. Masalah kan, sambungan dia lah kan ya. Jadi dah lama dah penyakit ni. Penyakit character assassination. Kesalahan Ibrahim ialah kerana dia tu anak muda. Tetapi Allah Ta'ala melalui kisah Ashabul Kahfi membetulkan konotasi itu. Memang betul, anak muda banyak yang mungkin dia belum tahu pengalaman dalam hidup. Tapi itu tidak terus secara default menjadikan apa yang dia mention, kalau jelas kebenarannya, sebagai sesuatu yang kita patut dismiss. Hebatnya Islam, tuan-tuan puan, ialah Islam memuliakan kebenaran mengatasi segala-galanya. Kalau yang menyebut kebenaran itu adalah seorang kafir sekalipun, ia tidak menukar kebenaran menjadi kebatilan. Dia tidak mengurangkan harga kebenaran di dalam pasaran. Walaupun kebenaran itu diungkapkan oleh seorang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, saya sebut dulu. Sebut kan, apa yang tinggal kan ya? Kisah Pemaisuri Sabak dalam surah An-Naml, ayat berapa tak ingat. Apabila Pemaisuri Sabak, seorang pemaisuri yang disebut dalam cerita-cerita riwayatnya sebagai Balqis tu, ya, ataupun Bilqis, bila dia mendapat surat tentang Sulaiman AS di Palestin yang mahu datang ke kerajaannya, sahabat ni takut. Dia takut mereka telah Sulaiman akan datang dan menghancurkan. Lalu kata sahabat, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha. Kata pemaisuri Sabak, raja-raja berdasarkan pengalaman aku, mereka ni kalau masuk ke sebuah negeri, mereka akan
hancurkan negeri itu, dan orang-orang yang dihormati, kita ni, orang besar ni, akan dihina. Jadi sahabat ni risau Sulaiman akan buat macam tu. Siapakah pemaisuri sahabat? Seorang kafir, penyembah matahari, syirik kepada Allah Ta'ala, bukan orang yang beriman. Tapi adakah statement yang dia sebut itu benar? Statement yang dia sebut itu sangat benar. Lalu yang mengiyakannya siapa? Allah sendiri. Dalam sambungan ayat itu kata Allah apa? Wa kadzalika yaf'alun. Raja-raja memang macam tu perangainya, kata Allah SWT. Jadi Allah kata ya, bukan saya kata ya. Raja-raja itulah maksud kan. Raja-raja ni itulah dia punya perangai dia. Maknanya bila statement itu disebut oleh pemaisuri Sabah, kekafiran pemaisuri Sabah tidak menjadikan statementnya yang benar itu ternafi, tapi ia mesti diterima sebagai kebenaran. Dan caranya Allah sendiri acknowledge statement pemaisuri Sabah bahawa statement itu benar. Itulah tingginya nilai Islam, iaitu Islam memuliakan kebenaran. So kalau seorang non-Muslim menyebut satu yang benar itu perlu diterima sebagai benar, apatah lagi kalau yang menyebut kebenaran itu adalah seorang anak muda. Jangan kita perlekehkan apa yang dia sebut hanya kerana hujah dia budak lagi, kerana kebenaran tidak associated dengan umur orang. Maka dalam kes ini Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Kahfi satu konotasi lain anak muda, sikit lagi lah masih baki. Dan ayat yang ke-28 ni walaupun agak jauh ke hadapan, saya tarik awal-awal dia ke depan. Kata Sayyid Qutb, penulis kepada Tafsir fi Zilalil Quran, antara yang dirujuk dalam presentation ini, kata Sayyid Qutb, ayat Al-Kahfi 28 adalah merupakan wasiat daripada Allah kepada kita untuk memelihara kelompok muda, orang muda. Sebab orang muda ni lah cermin. Dengan tengok anak muda, kita akan tahu apa yang kita dah buat dan apa yang kita belum buat suatu ketika. Dan dengan tengok anak muda juga, kita boleh menganggarkan apakah yang mungkin bakal berlaku di masa hadapan. So dia adalah turning point. Sebab itu saya dah siapkan sebuah buku, tapi telah submit pada penerbit, tapi penerbit memberikan beberapa cadangan penambahbaikan, so masih lagi dalam proses. Tajuk cadangan saya buku tu, dan mungkin tidak diluluskan, tajuk buku tu ialah Hanya Orang Muda Masuk Syurga. Sakit hati buat apa dengar kan? Apa kan? Tapi itulah sebab yang gurauan Nabi SAW ya, dengan seorang perempuan tua. Perempuan tua tu tanya Rasulullah, dia kata, adakah aku akan boleh masuk ke syurga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hanya orang muda masuk syurga. Nangis makcik tu. Maksud Nabi, orang tua ke siapa ke, bila masuk syurga mereka tu akan dimudakan. So semua orang masuk syurga akan dimudakan. Jadi hanya orang muda masuk syurga. So cerita buku tu ialah tentang pemikiran, cabaran, masalah, pandangan hidup yang dihadapi oleh kelompok muda dan saranan-saranan penyelesaian lah, lebih kurang macam tu. Jadi tentang anak muda tadi, wasiat untuk kita jaga anak muda. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabarkan diri kamu ketika berhadapan dengan kelompok ini, khususnya orang muda yang mereka itu mahukan keredaan Allah, bertasbih puji Allah siang malam pagi petang. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia, dan mata ni jangan terlepas daripada memandang mereka hanya disebabkan oleh kesibukan kamu mengejar keperluan dunia, kata Allah. Ya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, dan jangan sekali-kali kamu itu akur, ikut, taat, patuh kepada orang-orang yang hatinya dilalaikan daripada mengingati Allah, wattaba' hawah, dan mengikut hawa nafsunya. Kerana kalau kamu buat begitu, kamu adalah golongan yang tersasar daripada kebenaran. So dalam ayat ini Allah beritahu pada kita, mata jangan terlepas daripada memandang anak muda. Perhati anak muda, apa yang sedang berlaku. Anak muda tu mungkin anak jiran kita, mungkin anak saudara kita, anak buah kita, mungkin anak kita sendiri. Dan sedihnya baca ayat ni ialah kerana Allah Ta'ala kata, apa dia tu? Ya, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayat dunia, dan mata kamu jangan terpaling daripada memerhatikan mereka, dek kesibukan kamu mengejar keperluan dunia. Macam suruh balik rumah je pada pejabat.
Di manakah anak-anak tuan-tuan dan perempuan sekarang? Oh, ayah saya bagi stres kan. Baliklah rumah kan, dah 6.30 kan. Di manakah anak tuan-tuan dan perempuan sekarang? Di manakah anak-anak kita sekarang? Kata Allah, mata jangan terlepas daripada memerhatikan mereka. Kenapa? Kena jaga nama. Sebab apa? Sebab menguruskan anak muda ini susah. Sakit hati. Kerja dengan orang muda. Tambah-tambahlah orang muda sekarang tahun 2012 ni lagi sakit hati. They have some serious problem berkaitan dengan common sense yang sudah puas saya sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lepas. Membimbangkan. Alhamdulillah tahun ni banyak pergi ke area-area yang kritikal. Petronas Kertih, Shell, Port Dickson, JKR, adalah beberapa lagi. Semuanya menceritakan tentang kerisauan yang sama, bahawa pekerja-pekerja generasi baru yang eksekutif yang masuk ni, they have some typical pattern yang membimbangkan. Mereka mempunyai kelayakan atas kertas yang hebat, 4 flat, tetapi kalau ada permasalahan di luar manual, permasalahan di luar konteks, mereka tak boleh selesaikan. Mereka tidak dapat melihat satu-satu benda dalam gambaran yang besar. Kalau di hospital, seorang doktor muda diarahkan untuk membuat ECG pada seorang sakit perempuan, sakit perempuan. So dia bawa sakit tu ke radiologi, atau tak radiologi lah, dekat buat kecemasan. Dia pasangkan wire-wire banyak-banyak tu kan. Baca ECG, okay, dah habis. Dia pun ambil tu, dia terus pergi. Membiarkan sakit itu dalam keadaan dadanya terdedah, wire tidak dicabut. Kerana dia hanya nampak dia perlu menunaikan kerja yang diberikan kepada dia. Dia tidak nampak pesakit itu as a whole. Yang wajah itu perlu dicabut, auratnya perlu ditutup balik. Sebelum kita proceed pada kerja lain. Yang tu sepatutnya tak boleh sebut. Tapi hari ini semuanya terpaksa didetailkan. Kerana mereka tak boleh nampak benda tu. And it happen a lot. Dan kita mencari jawapannya. Dan kita jumpa jawapannya walaupun tidak konkret, tetapi berkemungkinan dia datang daripada produk educational system di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Saya buat program di MRSM. Tak sebut MRSM mana lah. Tapi semua pimpinan pelajar MRSM berada di sekolah itu kerana kursus mereka. Kalaulah ini pimpinan-pimpinan pelajar MRSM seluruh Malaysia, apa hal pulanya dengan pelajar-pelajar yang lain? Soalannya. Seperti robot. Hari pertama datang sekolah, daftar, sudah bercerita tentang SPM. Daripada bangun tidur sampai dah tidur balik, diprogramkan in detail. Mereka telah jadi robot. Dan apabila datang sesuatu di luar konteks, mereka tak boleh handle. Dan itu menyulitkan orang-orang tua ni. Macam mana nak supervise mereka ni? Macam mana nak nampak ni? Kan beletik orang ni, katanya kita ni banyak songel, kata kita ni fasi lah, apa dan sebagainya. Tapi kalau kita tak interfere, risikonya besar. Rosak mesin 10 juta ringgit. Contohlah katakan Tapi kalau kita campur tangan, dia kata kita tak percaya dia, delegation tugas tak betul, apa semua sebagainya, dah bagi kerja tapi tak bagi kepercayaan sebagainya. Pening kepala tu. Ingatlah ayat ni. Sabar. Sabar. Boleh marah tapi sabar. Dan saya patah balik ke belakang sikit je untuk penghujung ayat ini. Allah Ta'ala memuji anak-anak muda ini dengan berkata, sesungguhnya mereka ini adalah merupakan anak muda yang istimewa kerana mereka telah memilih untuk beriman kepada Tuhan mereka. Dalam ayat ini ada 3 langkah perubahan. InsyaAllah mungkin dalam pertemuan akan datang lah yang akan saya sentuh. Habis ke 3 siri? Bukan 3 siri je lah. Baru sampai ayat berapa ni kan? Apa ni? Ada 3 langkah perubahan. Iaitu yang pertama, pemuda-pemuda ini telah memilih untuk beriman kepada Tuhan mereka. Pertama. Kedua, wazidnahum huda, lalu kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Dan sambungan ayat berikutnya, warabatna ala qulubihim, kami simpulkan keazaman dalam hati mereka. So ini adalah satu bentuk change management yang Allah Ta'ala letakkan dalam Quran untuk menunjukkan kalau kita nak berubah, perubahan itu ada 3 step. Step yang ketiga, Allah Ta'ala konkretkan keazaman kita nak buat benda tu dalam diri supaya kita konsisten. Level yang kedua ialah Allah mudahkan jalan untuk perubahan itu dilaksanakan. Tapi all depends on the first step, iaitu you have to choose.
You have to take the first step to change. Kemudian baru pertolongan datang. Saya sudahkan dengan kisah ringkas. Ketika saya kerja jadi imam kat Island tu, saya ingat salah seorang daripada regular customer kami ialah seorang Irish yang sudah hafal surah Al-Fatihah, yang sudah sangat percaya 100% dengan kebenaran Islam. 2 minggu sekali dia akan menyinggah ke masjid kami dan duduk sembang dan sebagainya, mengumpat lah apa dan cerita tentang masalah umat ni kan. Kenapa dia berlaku sini sana dan sebagainya. Dia macam orang Islam. Tapi dia tak Muslim-Muslim. Alasan yang diberikan, dia kata, saya sebagai seorang Irish, saya tak ada masalah untuk tidak clubbing untuk dengan perempuan. Saya ada masalah dengan perempuan. Saya tak ada masalah dengan apa benda lain. Saya boleh tinggalkan crispy bacon dan juga black pudding untuk breakfast saya. I have no problem with that. Satu je, saya tak boleh tinggal arak. Irish tanpa arak seperti Malaysia tanpa bunga raya. Tak tahu lah apa punya analogi kan ya. Sebab kalau kita pergi ke island tu, maknanya souvenirnya itu lambang dia Guinness Stout. Because originalnya daripada situ kan. It's all about minum arak. Orang lain minum satu orang kata raja tu, satu mak tu dah mabuk. Irish 3 okey lagi. Buat apa associate-nya orang Irish dengan arak. Jadi dia kata, saya tidak mahu menjadi seorang Muslim yang minum arak, berdosa. Tapi saya tak boleh bayangkan hidup tanpa arak. Itulah alasan yang dia bagi kan. Dan antara yang saya sebutkan pada dia ialah tentang yang inilah. Bahawa kekuatan untuk meninggalkan arak itu, Allah atur dia punya flow dia. You have to take the first step dahulu. It's up to you. You embrace Islam, and then the strength will come. Dan semua yang datang. Selagi you tak ambil step yang pertama, kedua, ketiga tak datang. Dalam ayat ini, Allah beri sokongan, beri kemudahan, beri bantuan. InsyaAllah kita tengok pada 2 minggu akan datang. Segala kemudahan beri Allah untuk menyelamatkan mereka, menjayakan mereka. Tapi it all started from their choice. First one, they choose to believe in Allah. So it means that bila kita nak buat perubahan, kita tak boleh kata tunggulah sampai seru, atau contohlah ya, ayat-ayat kan, tak sampai seru lagi, belum sedia, tak ada kekuatan dan sebagainya. Tak ada kekuatan, tak datang, Tuhan tak tolong, semua tak ada until you stop giving excuse. Take the first step, do it. Seperti kata headline kasut Nike tu, just do it. Just do it, and then yang lain-lain tu akan menyusul lah. Sebab itu ada satu pepatah Rom, tapi saya baca dalam bahasa Arab, dalam bahasa Rom ni saya tak tahu kan. Kata pepatah itu, al-bidayatu nisfu syai'. Permulaan ialah separuh daripada satu-satu urusan. It means that once you start, half of it accomplished. Sebab nak start tu yang susah. Putih merokok, diet dan all those kind of things kan. Memang nak start yang susah. Tapi aku kecil hati, bini kecil hati, masak tak makan, macam-macam lah. Saya pun fikir macam tu kan. Tapi maknanya start dulu. Bila you start, wazidnahum huda, kami akan berikan petunjuk how to make things easier. Yang ketiga, warabatnahum, dan kami akan kukuhkan keazaban itu di dalam hati kamu. So ujian kita sebagai manusia dalam kehidupan ini ialah to embrace and to take responsibility to initiate the first step. So Allah tidak akan mengubah apa-apa sehinggalah kita ubah diri kita sendiri. So yang itu saya berhentikan di sini, insya-Allah, dan sambungannya 2 minggu akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lihat sikit beberapa hikmah daripada surah Al-Kahfi ini. Dan sekali lagi, tidak lama lagi, lebih kurang dalam setengah jam, kita akan masuk ke hari Jumaat, ya, Maghrib Jumaat, Khamis malam Jumaat, so masuk hari Jumaat lah. So maknanya surah ini bolehlah mula dibaca. Baca ke minggu lepas? Jangan jawab kat saya lah, ya. Maknanya masing-masing dengan Allah SWT. Saya cakap kat sini, subhanallah, saya cakap sini, saya terlupa baca. Balik sini, saya tak ingat, dengan pagi masuk kelas daripada pukul 8 semua, lepas tu ambil anak 6.30. Apa yang tak kena ni? Tak baca lagi surah Kahfi. Orang kabut. Nasib baik sempat baca. Sempatlah baca sebelum maghrib. Bukan kata lepas baca lepas maghrib tak berdosa pula. Tidak kan. Maknanya kalau baca tu sebelum maghrib esok, dapatlah fadilat Jumaat tu. Tapi kalau tak sempat, jangan langsung tak baca. Baca je lah pagi Sabtu ke pagi Ahad ke. Tapi it start from our maghrib
tak lama lagi insya-Allah manfaatkan wang untuk baca surah Kahfi 110 ayat yang senang-senang, ada 4 cerita dan kita baru habis ayat yang ke-13. Ya, saya rasa 2016 habis kot. Insya-Allah. Wallahu alam. Jadi saya kira sekadar itu, mungkin kerana masa agak ada soalan ke hujung last ni. Dengan perjanjian jawab dengan ringkas insya-Allah. Aduh, tak suka dia soalan kan ni. Kalau sekiranya kemudian terfikir ke, macam biasa di Facebook saya, facebook.com/Hazal Jamil, saya telah enablekan wall itu untuk siapa-siapa pun nak tulis boleh tulis, saya baca tepi dia. Kalau ada soalan-soalan ataupun email saya hazrizalabduljamil@gmail.com, nombor telefon tak bagi. Ya, maknanya pujuklah Encik San ke siapa-siapa kan untuk mendapatkan nombor, tak berani nak bagi nombor. Babli. Kadang-kadang dia bunyi pukul 3 pagi, laki bini gaduh. Ustaz, suami saya tak balik rumah, pening kepala aku nak tidur kan. Jadi dia kena kut sikit lah nombor telefon. Walaupun kalau minta personal bagi kan, insya-Allah. Wallahu alam. Saya saja, terima kasih atas kehadiran. Selamat balik ke rumah maghrib, rehat insya-Allah, dan kita berjumpa dengan izin Allah Taala 2 minggu pada sekarang. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.